Bahagian ketujuh adalah pemanasan garam. Okey, pemanasan garam bahagian pertama. Okey, jadi kita tengok dulu maklumat daripada buku teks. Ini daripada buku teks dia bilang kebanyakan garam karbonat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan oksida logam dan gas karbon dioksida. Contohnya, penguraian garam zinc karbonat menghasilkan zinc oksida dan karbon dioksida. Jadi kita asingkan sajalah zinc oksida dengan karbon dioksida. Oksigen daripada karbon ini akan diambil oleh si zinc, jadi tinggallah dia CO2. Sebab tu dia menghasilkan CO2. Okey, garam nitrat pula terurai apabila dipanaskan menghasilkan oksida logam, gas nitrogen dan gas oksigen. Okey, jadi ini dia punya persamaan. Plumbum 2 nitrat terurai kepada plumbum 2 oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Jadi persamaan kimia ini, okey, untuk seimbangkan dia, kamu ingat sejak formula 2 darab 2 sama dengan 4. Yang penting susunannya adalah logam oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Mesti begini baru dia jadi 2 darab 2 sama dengan 4. Okey? Untuk karbonat tidak perlu seimbangkan, sudah seimbang. Zinc sudah 1, C sudah 1, O-nya sudah 3 kiri kanan. Okey, jadi hanya sesetengah garam sulfat dan garam klorida yang boleh diuraikan oleh haba. Okey, kalau garam klorida hanya amonium klorida sahaja boleh terurai menghasilkan amonia, okey, gas amonia dan asid gas hidrogen klorida. Okey, zinc sulfat pula akan terurai kepada zinc oksida dan sulfur trioksida. Ferrum 2 sulfat pula terurai kepada ferrum 3 oksida, sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Okey, jadi untuk cation atau anion suatu garam boleh dikenal pasti berdasarkan gas yang dibebaskan. Okey, kalau gas karbon dioksida yang terhasil, maksudnya garam yang kita gunakan adalah garam karbonat. Okey, kalau kita mau tahu macam mana kita menghasilkan gas karbon dioksida, kita akan gunakan air kapur. Kalau air kapur tu keruh, kita alirkan gas tu, air kapur tu keruh, maksudnya garam karbonat yang digunakan. Tapi bila kita menghasilkan, bila kita panaskan suatu garam tu, dia menghasilkan suatu gas warna perang, itu menunjukkan gas nitrogen dioksida terhasil. Bila gas nitrogen dioksida terhasil, maksudnya dia adalah garam nitrat. Kalau gas amonia yang terhasil, dia adalah garam amonium. Jadi itu kita cara kita mengenal pasti garam apa yang kita gunakan daripada segi gas yang dibebaskan. Okey. Jadi kita pergi kepada topik seterusnya, masih lagi pemanasan garam. Okey, cuma topik seterusnya, cara kita mengenal pasti garam-garam. Okey. Jadi pemanasan garam ini yang famous adalah garam karbonat dan garam nitrat. Okey. Kalau garam karbonat dipanaskan, apakah hasilnya? Dia akan menghasilkan logam oksida dan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni kita akan uji tadi dengan apa? Dengan air kapur. Kalau dia hadir, air kapur tersebut akan menjadi keruh. Okey, jadi tips cikgu selalu cikgu ingatkan adalah 3K. Karbon, kapur, keruh. Okey. Logam oksida ini, kita boleh kenal pasti berdasarkan warnanya. Kalau warnanya hitam, dia adalah oksida bagi kuprum. Kuprum 2 oksida. Kalau garamnya tu warna hijau, kita tahu dia ada ion ferrum 2. Kalau garamnya tu warna perang, kita akan tahu dia adalah ion ferrum 3. Tapi kalau dia ada dua warna, sejuk dia warna lain, panas dia warna lain, dia kemungkinan dua jenis oksida ini, sama ada plumbum 2 oksida ataupun zinc oksida. Jadi selain daripada garam-garam ini, garam-garam lain adalah berwarna putih.
Oke. Sorry, oksida lain. Oke. Selain daripada oksida logam ini, oke, oksida logam lain akan berwarna putih. Oke, jadi untuk kita ingat warna PbO dan ZnO ini, oke, kita gunakan tips rumah PKP. Jadi PKP, P yang pertama adalah perang. Oke. Lepas tu K mewakili kuning, P yang kedua mewakili putih. Lepas itu kita buat dua tingkat lagi di sebelah kiri ini. Okey, sebelah kiri kanan, panas, sejuk, panas, sejuk. Okey, yang di atas ni adalah P, PbO. Yang di bawah ni adalah Z, ZnO. Jadi, okey, daripada ini, rumah PKP ini, kita tahu bahawa plumbum dua oksida semasa panas dia akan berwarna perang. Semasa sejuk dia akan berwarna kuning. Zinc oksida pula semasa panas dia akan warna kuning. Semasa sejuk dia akan warna putih. Jadi bila ada soalan beritahu okey suatu logam oksida berwarna kuning ketika panas dan putih ketika sejuk terhasil. Jadi maksudnya garam asalnya adalah garam zinc. Okey, sebab dia akan terhasil zinc oksida. Okey, jadi kita tahu sudah dia punya cation bagi garam tersebut adalah zinc. Sebab apa? Dia panas berwarna kuning, dia sejuk berwarna putih. Okey, tinggal kita kenal pasti sejak dia punya gas. Gas apa yang terhasil. Baru kita tahu sama ada zinc karbonat kah ataupun zinc nitrat. Okey, kita pergi kepada garam nitrat. Bila dia dipanaskan, dia menghasilkan logam oksida juga, tapi ada hasil sampingan lain. Okey, kalau karbonat, dia menghasilkan karbon dioksida. Tapi kalau nitrat, dia hasilkan dua jenis gas, iaitu nitrogen dioksida dan oksigen. Okey, oksigen kita akan tidak nampak. Okey, kita cuma nampak gas nitrogen dioksida, dia akan berwarna perang. Jadi untuk oksigen, kita akan uji dia dengan kayu uji berbara. Okey, kayu uji berbara itu akan menyala kalau oksigen hadir. Okey, nitrogen dioksida pula, kita juga boleh uji dia dengan menggunakan kertas litmus biru lembap. Okey, nanti dia akan bertukar kepada warna merah sebab kertas litmus biru lembap akan bertukar kepada warna merah kerana nitrogen dioksida ini bersifat asid. Okey. Jadi itulah yang dihasilkan oleh garam nitrat. Okey, sama juga okey untuk gas. Okey, gas ini untuk kedua-duanya lah, okey. Jadi gas kita selain kita punya karbon dioksida, oksigen dan hidrogen yang tidak berwarna, okey, kita ada beberapa gas yang berwarna. Contohnya nitrogen dioksida warna perang, klorin kuning kehijauan, bromin dengan iodin berwarna perang. Okey. Untuk ujian gas, bromin, iodin, klorin, nitrogen dioksida, kita akan menggunakan kertas litmus warna biru. Okey. Kertas litmus biru lembap sebab mereka semua ini adalah gas yang bersifat asid. Jadi nanti kertas litmus biru lembap itu dia akan bertukar kepada warna merah. Untuk oksigen pula, kayu uji berbara, kayu uji itu akan menyala. Untuk hidrogen, kayu uji menyala. Hasilnya nanti bunyi pop. Okey, bunyi pop terhasil. Karbon dioksida kita uji dengan air kapur akan keruh. Okey. Amonia. Gas amonia ini bersifat alkali. Jadi, kita akan uji dia dengan kertas litmus merah lembap. Kertas litmus merah lembap akan bertukar menjadi biru. Okey, jadi ini basic dalam pemanasan garam. Okey, tamat bahagian ke-7.